insan istimewa adik kecil ini, Alisa Umairah, yang saya lihat kalau kita lah kan sebagai manusia yang diberi kelebihan ini, rasa simpati, rasa sedih, tapi kita nak tahu kisah perjuangan ibu bapa, kekuatan mereka sendiri yang sudah pun berada secara dalam talian. Kita bersama dengan ayahnya, Cik Nur Hisham Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alisa tidur. Oh, tengah tidur sikit. Alah, kesian. Ini memang waktu tidur dia ke, Cik Syam? Dia tidur dia sekarang. Okey, baiklah. Alisa baru berusia 1 tahun 11 bulan. Kita tadi dah kongsikan sedikit kan bagaimana senyumannya, bagaimana keadaannya. Saya pasti walaupun sekarang ini Alisa kedua belah matanya tidak ada, tetapi dia masih lagi seorang anak yang ceria. Ya, betul. Okay, mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu berkenaan dengan Alisa Umairah ini. Bagaimana sebenarnya kalian mendapat tahu bahawa Alisa menghidapi penyakit kanser ataupun barah mata ini? Macam mula-mula tu dia ni kerap Cik Syam? Maaf Cik Syam, kami tak dapat mendengar perbualan ini. Hello. Ya, okey, dengar. Teruskan. Bagaimana dapat tahu mula-mula tu? Yang masa mula ni Alisa ni dia kerap busuk mata. Okey. Waktu tu usia dia berapa? Masa tu usia dia dah dalam 9 bulan dah, dekat 1 tahun. Okey. Dia gosok mata sebab apa? Berair ke apa ke mana? Dia gosok kata macam gatal lah. Lepas tu mata jadi juling. Lepas tu mata hitam dia tu makin lama makin menjadi warna putih. Okey. Berapa lama dalam tempoh waktu nampak perbezaan mata Alisa tu dan terus bawa dia untuk dapatkan perubatan? Dalam 1 bulan tu dah nampak perubahan. Maknanya kedua-dua belah mata ke? Mata hitam tu jadi putih? Dia kat panggil mama ya. Okey. Pastinya sebab Alisa kan tengah tidur, kan? Okey. Bila keadaan ini berlaku, pada mulanya mungkin sebagai ibu bapa rasa macam pergi masa berair dan sebagainya tu sebelum mata hitam tu menjadi putih, pergi ke klinik terlebih dahulu ke? Bagaimana, ada dapat nasihat doktor ke? Saya pergi ke klinik bayar untuk cek mata dia jadi lebam. Lepas cek mata dia lebam tu, klinik bayar tu terus cakap dengan saya terus pergi ke ofis Asgamat untuk cek rawatan lanjut. Sebaik saja melakukan rawatan lanjut, apa pula kata doktor ketika itu? Doktor kata memang terus mata anak awak ni memang nak kena buang terus ke dua-dua belah mata. Okey, kami difahamkan mata kiri Alisa terpaksa dibuang pada bulan Mei yang lalu. Jadi bagaimana sebagai ibu bapa kan, kita tahu mata kiri kena buang bulan Mei, kemudian diikuti dengan mata kanan pada bulan Julai. Perasaan kita tahu memang sedih, tetapi pastinya ketika itu kalian berhadapan dengan ujian sebegini. Macam memang rasa sedih lah sebab bukan apa. Kita tak sanggup melihat anak kita kena buang mata. Tapi untuk kebaikan dia pun kita paksa relakan dengan ikhlas. Sebaik saja menjalani pembedahan mata kiri dan juga mata kanan, bagaimana mungkin progres kesihatan adik Alisa sendiri? Kalau waktu sekarang, alhamdulillah lah dia aktif. Buat permainan semua. Masih menjalani rawatan? Ada lagi menjalani rawatan ke, Cik Syam, untuk adik Alisa? Apa agaknya rawatan yang dilakukan ketika ini? Ni nanti 25 bulan ni akan cek mata dia yang kedua-dua belah mata sebab dalam mata dia yang bekas jahitan terbuka. Cik Syam, bila mana doktor kata kedua-dua belah mata Alisa perlu dibuang? Sebagai bapa, adakah ketika itu Cik Hisham ada punya perasaan macam adakah ini saja jalan penyelesaian ataupun Cik Hisham ada mencadangkan apa-apa
usaha yang daripada Cik Hisham sebagai bapa untuk saya tak tahu. Macam mula-mula sebelum kena buang tu, saya dah usahakan berubat kampung. So berubat kampung pun tak boleh jalan. Kita terpaksa lah ikutkan kendak yang doktor cakap kan tu. Habis kita dah daya upaya kita dah usaha. Tapi kan anak saya kena buang mata juga. Kami juga difahamkan Cik Hisham pernah menawarkan mata Cik Hisham sendiri kan untuk dihadiahkan kepada Alisa. Mungkin boleh kongsikan pengalaman tu sebagai seorang ayah yang sanggup memberikan penglihatannya kepada anak tersayang. Yalah, macam kita kan seorang ayah, takkan kita nak tengok anak kita ni tak dapat melihat dunia kan. So menawarkan doktor-doktor pun cakap dengan saya, kalau derma mata memang tak boleh. Hanya kelopak mata je boleh yang didermakan. Oh, okey. Sekarang ni bagaimana Alisa? Sebab kita tengok tadi visual Alisa dia berjalan kan, sedikit demi sedikit pegang dinding macam. Sekarang ni bagaimana untuk membiasakan dia dengan keadaannya sekarang? Macam dia biasa sekarang tak apa, kita lepaskan dia ikut gerak hati dia. Dia nak berjalan dia ikut gerak hati dia. Alhamdulillah. Jadi kita kena pantau dia 24 jam lah. Okey. Alisa berapa adik-beradik Cik Hisham? 4 adik-beradik, 1 dah meninggal. Dia anak yang bungsu. Oh, Alisa anak yang bongsu. Bagaimana mungkin nak memahamkan adik-beradik yang lain kan dengan situasi adik mereka yang hilang penglihatan? Apa yang Cik Hisham dan isteri selalu ceritakan kepada anak-anak untuk memberi kefahaman tentang adik mereka ini? Macam anak-anak saya, alhamdulillah lah, semua dia dah faham. Jadi kak, adik ni tak nampak. So awak kalau nak main dengan adik tu, hati-hatilah dia. Biarkan adik main. Pesan dengan anak-anak. Walaupun sekarang ni Alisa kan, sebab dia masih kecil kan, bagaimana dia dirinya sendiri bila mengetahui bahawa keadaan ni, kita tahu kan, walaupun dia masih kecil tapi dia tahu dia ada perasaan dan sebagainya, penerimaan diri dia kan. Macam mula-mula tu dia memanglah kalau dia menangis lah, tapi dalam kelamaan alhamdulillah sekarang dia boleh terima dengan hati yang alhamdulillah lah. Sekarang tak ada merengek macam dulu lah. Kalau isteri, maaf kalau bertanya, Cik Hisham sendiri sebagai seorang bapa pun sukar kan, apatah lagi ibu yang melahirkan Alisa ini. Bagaimana nak memahamkan isteri juga, bagaimana penerimaan isteri juga dengan situasi keadaan adik Alisa sekarang? Kalau macam isteri ni dia malah sama macam saya lah, mesti seorang ibu lagi lah. Lagi dia sakit tengok anak dia bila kan. Saya dah pesan dengan dia, awal uji ni kerana awal saya kita, so kita kena ikhlaskan apa yang terjadi. Cik Hisham, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi kisah ini. Tapi pastinya kita nak dengar juga daripada Cik Hisham sendiri. Mungkin Cik Hisham antara yang terpilih, tapi saya percaya mungkin ramai lagi sebenarnya mempunyai ataupun melalui ujian yang sama macam Cik Hisham lalui. Kata-kata Cik Hisham kepada mereka yang mungkin sama situasinya yang dilalui oleh Cik Hisham sekeluarga. Saya cuma nak ucap, nak bagi tahu lah, kalau macam contohnya satu ujian tu datang, janganlah kita anggap itu sebagai beban ke apa tu. Kita kena terima apa yang Allah uji kat kita tu. Kerana Allah uji tu, Allah sayang kat kita, so kita kena ikhlas apa yang terjadi. Kalau kita ikhlas dengan satu benda tu, insya-Allah Allah mudahkan usaha itu. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau kita lihat perkongsian Cik Hisham di laman TikTok sekali, ramai sekali dalam kalangan yang mereka pengikut-pengikutnya memberi kata-kata semangat, kata-kata nasihat. Kami juga di Malaysia hari ini doakan yang baik-baik saja untuk adik Alisa Umaira dan seluruh keluarga Cik Hisham. Mudah-mudahan ada nikmat yang lebih baik yang Allah akan berikan kepada keluarga ini. Kami juga mengharapkan agar keluarga ini terus kuat, tabah dan mengharungi hidup yang lebih baik bersama anak kesayangan, termasuklah Alisa Umaira. Kirim salam dengan isteri ya. Terima kasih banyak-banyak Cik Hisham. Terima kasih. Assalamualaikum.